There is a community in Malaysia that is under siege. In fact, they are under siege in all countries where they exist and where there is a high number of Muslims. The countries in the Middle East and North Africa, Pakistan, Indonesia, and here in Malaysia. In Pakistan and recently in Indonesia, they suffer physical attacks. That community is Ahmadiyya. Recently in Indonesia, followers of Ahmadiyya have been killed. The Indonesian authorities were reluctant to charge their murderers. In Malaysia, they are the Jemaat Ahmadiyya Muslim Malaysia. So what is it about the Ahmadiyya that's drawn so much anger from Muslims? In 1975, the Selangor State Religious Department came out with an edict declaring that the Ahmadiyya movement is non-Muslim. They have been forbidden to conduct Friday prayers at their centre in Kampung Nakhoda Batu Caves, and the department is working with the City Council and Land Office to confiscate their property. The reason? Wrongful use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat Ahmadiyya Muslim Malaysia telah bertapak di Malaysia sejak tahun 1930-an lagi, di mana mubalik pertama dikirim dari India. Sejak itu ianya mula tersebar di Malaysia, terutama dulu mula-mula di Singapura. Singapura sebab waktu tu Singapura masih dalam Malaysia lagi. Secara ringkasnya itulah pertama kali diutus mubalik dari India, kemudian dia mula menyampaikan ajaran Jemaat Ahmadiyah ini ke seluruh Malaysia. Untuk pengetahuan, Jemaat Ahmadiyah bukanlah satu agama baru. Bukan agama baru, dia adalah bahagian daripada ajaran Islam sendiri. Agamanya adalah agama Islam. Ahmadiyah itu, nama Ahmadiyah itu adalah untuk membezakan orang mengetahui sekarang ni banyak sektor-sektor Islam seperti Tabligh, Syiah, Sunni dan sebagainya. Ahmadiyah salah satunya. Dan Jemaat Ahmadiyah lebih memperlihatkan keindahan Islam dari segi penampilan Islam dengan penuh kelembutan. Di mana di zaman Rasulullah SAW kita melihat Islam memang dicabar oleh musuh-musuh Islam dengan kekerasan, di mana waktu itu memang diperlukan satu tindakan yang agak sedikit keras oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat untuk membela diri mereka. Tetapi di zaman sekarang ini, penampakan sifat Ahmad daripada wujud Rasulullah SAW itu yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, itu yang ditampilkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Dengan kata lain, Islam yang ditampilkan oleh Jemaat Ahmadiyah ini penuh dengan kasih sayang, kelembutan, sesuai dengan perkataan Islam itu sendiri, bahawa agama Islam itu penuh dengan kasih sayang. It's a peace religion. Jadi dia bukan satu agama baru seperti mana yang banyak orang-orang mengatakan bahawa Ahmadiyah atau Ilyas Qadiani ini merupakan satu agama baru. Jadi kita menolak perkara itu. Ahmadiyah adalah Islam. Dia tidak lari daripada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Tidak ada bezanya. Dan kalimah kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kiblat kami ke Mekah. Al-Quran kami itulah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan semua apa yang terdapat dalam rukun Islam itu, itulah amalan kami. Dan itulah kepercayaan kami yang terdapat dalam rukun iman. Jadi tidak ada agama lain selain daripada Islam. Itu secara ringkasnya yang boleh saya katakan. Majlis Agama Selangor JAIS dengan mengeluarkan fatwa macam tu, bukan maksudnya kita boleh dibunuh, tidak. Dengan mengeluarkan fatwa macam tu, mengundang orang-orang yang boleh bertindak ganas terhadap kami, terutamanya sekarang mereka mengatakan kami ni murtad. Jadi ini semua berlaku disebabkan kesalahfahaman mereka sendiri. Sebenarnya seperti mana saya katakan tadi, Ahmadiyah adalah Islam, bukan agama baru. Dia bukan agama terasing daripada Islam. Cuma perbezaan Jemaat Ahmadiyah dengan Islam-Islam lain di luar pada Ahmadiyah dari segi penafsiran saja. Dari segi akidah, keimanan, amalan, kita semua sama. Tapi dari certain part, ada beberapa bahagian penafsiran itu berbeza
di antara Jemaat Ahmadiyah dengan umat Islam yang lain. Kemudian sebab itulah atas perbezaan itu yang umat Islam lain tak boleh terima, mereka mengeluarkan fatwa bahawa kami ini terkeluar daripada Islam dan merupakan agama baru selain daripada Islam. Ini akibat daripada fitnah-fitnah yang disebarkan oleh para ulama-ulama sendiri. Perbezaan yang besar dapat saya katakan di sini, nombor satu sekali perbezaan berkenaan dengan hidup matinya Nabi Isa alaihissalam. Di mana pada umumnya umat Islam di luar Jemaat Ahmadiyah mempunyai akidah bahawa sampai hari ini Nabi Isa itu tetap hidup dengan tubuh kasarnya di langit. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah berpandangan bahawa menurut Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, Nabi Isa alaihissalam seperti juga nabi-nabi yang lain telah pun wafat. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, boleh katakan sini di mana perbezaan antara kita Jemaat Ahmadiyah dengan Islam lain dari segi boleh datang Nabi ataupun tidak selepas Nabi Muhammad. Itu nanti kita boleh explain, itu agak panjang sedikit. Tapi ini perbezaan di antaranya yang mereka tak boleh terima. Di mana umat Islam mengatakan bahawa tidak ada boleh datang Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, sedangkan kami Jemaat Ahmadiyah mengatakan berdasarkan Quran, Nabi masih boleh datang lagi, itu atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus Nabi. Jadi berdasarkan Quran, bukan kami ada-adakan sendiri. Berdasarkan Quran, Nabi boleh datang lagi. Namun Nabi yang akan datang itu adalah bukan Nabi berdiri sendiri, maksudnya dibawa agama baru, tidak. Nabi yang boleh datang selepas Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengikuti dan menyebarkan serta menegakkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, masalah Imam Mahdi, di mana pada dasarnya semua umat Islam mengakui dan mempunyai keyakinan bahawa Imam Mahdi akan datang. Itu sama di antara kami Jemaat Ahmadiyah dengan Islam yang lain, sama. Jadi penafsiran dia, mereka mengatakan wujud itu belum datang lagi. Kami mengatakan dah datang. Di situ ada sedikit perbezaan. Jadi perbezaan kita Jemaat Ahmadiyah dengan Islam di luar Ahmadiyah adalah dari segi penafsiran. Tapi ini tidak memberi hak kepada umat Islam lain mengatakan kami bukan Islam hanya kerana perbezaan penafsiran. Kalau kita lihat banyak lagi macam Syiah, Sunni, mereka banyak perbezaan penafsiran, tapi tidak kita lihat mereka mengatakan ni kafir ataupun ni sesat, tidak. Tapi kenapa perkara itu berlaku pada kami, sedangkan perbezaannya adalah dari segi penafsiran saja. Sebab itulah kami sampai hari ini kami minta peluang supaya beri kami platform, kami boleh bercakap, kami boleh membela diri apa sebenarnya pendirian kami. Tapi sampai sekarang tak ada. Kalau kita lihat pada dasarnya memang nampak sangat ketara. Tetapi bila mereka dah mendengar, ini kita lihat orang-orang yang dah mendengar apa penerangan kami, mereka kata memang tak ada beza. Saya ambil contoh saja. Memang kalau kita lihat pada dasar, pada zahirnya, nampak jauh, perbezaan begitu jauh sekali. Mereka kata ada Nabi, kita kata tak ada Nabi, itu jauh kan. Tapi bila kita memberikan penerangan, baru mereka faham sebenarnya Jemaat Ahmadiyah dan Islam yang lain di luar daripada Jemaat Ahmadiyah Muslim tu, kita sama. Kita punya keyakinan tu sama. Contoh berkenaan dengan kedatangan Nabi. Padahal sama keyakinan tu. Umat Islam di luar Jemaat Ahmadiyah Muslim mengatakan Nabi Isa akan datang kedua kali selepas Nabi Muhammad. So dia akan datang, dia datang sebagai apa? Pasti sebagai Nabi. Kita tak panggil dia si Isa, kita akan panggil dia Nabi Isa. Begitu juga Jemaat Ahmadiyah mengatakan sama. Yang nak datang itu Nabi, pangkat dia Nabi. Tapi personality dia siapa? So bila kita terangkan ni, baru mereka faham sebenarnya kita sama. Umat Islam di luar Jemaat Ahmadiyah pun mempercayai bahawa Nabi Isa akan datang selepas Nabi Muhammad untuk kedua kali. Begitu juga Jemaat Ahmadiyah mengatakan ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi yang mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebab itulah kami minta supaya kami boleh terangkan ni, biar masyarakat faham. Bila
ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun pihak berkuasa menuduh kami sesat, murtad, kafir dan terkeluar pada Islam, seolah-olah pintu telah ditutup untuk kami untuk bercakap. Tapi untuk kami menerangkan perkara sebenar, kami perlu satu platform di mana masyarakat boleh dengar dan masyarakat boleh menilai. Yang sesungguhnya apa yang diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah Muslim dengan Islam lain padahal sama tentang kenabian tu. Tetapi personality yang nak datang tu siapa, itu perbezaan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,